Jadi tanpa menghilangkan masa, pihak majlis dengan takzim menjemput dan mempersilakan yang berbahagia Datuk untuk meneruskan slot ceramah yang ketiga dengan tajuk Cinta Itu Buta. Walaitafadhal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha. Alam ta'lam anna Allah ala kulli syai'in qadir. Sadaqallahul azim. Terima kasih kepada tuan pengacara majlis yang saya muliakan, pegawai daripada JAIM, pegawai daripada MAIM, seterusnya peserta-peserta seminar pasangan keluarga bahagia Road to Jannah. InsyaAllah mudah-mudahan dirahmati, diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama tuan-tuan, cinta itu merupakan suatu rezeki. Allah bagi rezeki cinta, bercinta, dicintai dan menerima cinta. Dalilnya di dalam hadis riwayat Imam Muslim, hadis yang ke-2435, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inni qad ruziqtu hubbiha. Sesungguhnya aku telah direzekikan cinta oleh Khadijah. Nabi kata apa? Inni qad ruziqtu hubbaha. Sesungguhnya aku ni telah direzekikan dengan cinta daripada dia. Dia tu siapa? Merujuk kepada isteri Nabi yang pertama, iaitu Siti Khadijah radhiyallahu anha. Maknanya tuan-tuan, rezeki cinta, ada perasaan cinta, adanya nikmat untuk bercinta, cinta berbalas, cinta diterima. Dan ada orang yang tak dapat rezeki cinta. Sepanjang hidup dia tak ada rezeki. Dia hanya dicintai, dikasihi oleh mak bapak dia, adik-beradik dia, tapi dia tak merasai rezeki daripada perasaan pasangan yang bercinta, yang berakhir dengan perkahwinan. Jadi masing-masinglah tuan-tuan, ada yang rezekinya melimpah roh. Sampai 4 tuan-tuan. Banyaknya. Macam mikrofon ni. Pun tak ada rezeki juga. Bateri ada ke? Okey. Baik. Ada yang rezeki melimpah ruah, lepas kahwin cerai, kadang-kadang tak dan bercerai, kahwin lagi. Itu rezeki melimpah ruah. Ada yang rezekinya pendek, bercinta 3 hari, kahwin 3 bulan, cerai. Ada yang langsung tak ada rezeki, bertunang sampai ke mati, tak kahwin-kahwin, sebab putus tunang. Lepas tu dia frah, ambil keputusan tak nak kahwin. Ada yang rezeki dia lambat, 19 tahun bertunang, baru kahwin minggu lepas. Tak pernah faham, tak faham sudah. 19 tahun tunang lah, ke hulu ke hilir bawa tak. Baru minggu lepas bertunang. Masya Allah, lamanya. Ada pula rezeki salah tempat. Sebab ada orang kata rezeki ni tak salah tempat ustaz. Ada tuan-tuan. Dia jantan, bertunang dengan jantan. Tak pernah faham, tak faham sudah. Dia jantan pergi buang tak mana tahu, jadi perempuan. Lepas tu tunang dengan jantan. Bila orang kata dia jantan, dia marah. Yang ni pun rezeki tak betul. Sebab ada rezeki yang halal, ada rezeki yang haram. Rezeki yang halal, perkahwinan, percintaan yang halal. Ada cinta yang haram, macam yang saya sebutkan tadi.
jadi lelaki, lepas lelaki pergi potong mana patut jadi perempuan. Ijab dah. Kemudian dia kata dia perempuan. Oh sudah. Jenis apa tuan-tuan? Saya kalau jumpa jenis tu saya tanya satu je. Saya perempuan ustaz. Dulu kan laki. Dulu sekarang perempuan. Awak ada sengguguk tak? Itu soalan pertama saya tanya kat dia. Awak ada sengguguk tak? Tak ada. Kalau tak ada awak jantan. Susah apa? Orang perempuan insya-Allah dia ada sengguguk. Laki-laki dia unggut tak habis-habis. Tu beza laki dengan perempuan. Hak perempuan sengguguk, hak laki dia unggut tak habis-habis. Kalau kali ni tak ada anak, abang nikah lain. Unggut tak habis-habis tuan-tuan. Itu perangai kita. Baik, nombor satu, kita kena ingat bahawa rezeki salah satunya ialah cinta. Rezeki salah satunya ialah dapat pasangan yang bagus. Rezeki salah satunya dapat suami, dapat isteri yang terbaik. Itu rezeki tuan-tuan. Maka bersyukur kepada Allah kalau Allah kurniakan kita rezeki yang betul. Baik, rezeki yang baik, rezeki yang soleh, yang solehah. Baik, tuan-tuan yang saya muliakan. Yang kedua, yang saya nak sebut kepada tuan-tuan. Bila sebut cinta itu buta, pengalaman kita jumpa macam-macam. Cuma kita kena ingat dengan satu kata-kata. Hubbuka li syai' yu'ma wa yusam. Kalau kamu mencintai lebih daripada had, kamu akan jadi buta, kamu akan jadi pekak. Ini yang kedua ni. Ambil ingat kata-kata ni. Bila kita mencintai sesuatu perkara melebihi daripada had, melebihi daripada limit, maka kita akan jadi dua. Satu buta, satu pekak. Apa makna buta? Tak nampak dah, apa pun tak nampak dah. Dia semayang ke, dia tak semayang ke, okey. Mak bukan tak berkenan dengan kamu menikah dengan dia lehaui, tapi dia tak semayang. Buta. Mak, lepas kahwin ni semayang lah. Buta. Dia buat jahat pun nampak manis. Buta. Dia buat tak elok pun nampak manis. Buta. Itu yang kata buta tu. Manah barang perangai buruk pun tak nampak dah. Buta. Itu nama kata buta. Kenapa engkau nak ambil dia tu? Aku tak berkenan tengok perangai dia. Alah, you jealous, I tahu. You pun nak dekat dia kan? Buat lebih tengkok lagu tu pula. Dia tak nak kat you, dia nak kat I, you jealous tak? Tak, aku tengok dia tak, ya Allah, buta. Cakaplah macam mana pun tuan-tuan, dia jadi pekak. Maksudnya apa? Dia tak nak dengar cakap orang. Mak tak nak dengar, bapak tak nak dengar, kawan tak nak dengar, siapa pun bagi pendapat, no. Itulah maknanya mencintai lebih daripada had, dia jadi buta dan dia jadi pekak. Sebab itu, setakat mana yang kita nak kena cinta? Cinta yang betul-betul cinta pada Allah dan Rasul. Pada Allah dan Rasul tu, tak ada had pun tak apa. Tapi untuk manusia, selain daripada Allah dan Rasul, dia ada limit. Walaupun mak kita sekalipun. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi am fala tuti'huma. Kalau mak bapak kamu suruh kamu buat syirik pada Allah, jangan taat. Walaupun dia mak kita, dia ada limit. Dengan manusia, dengan pemimpin, dengan ustaz. Jangan duk cinta dengan ustaz, jadi gila. Datang satu makcik datang jumpa saya, dia kata, ustaz, 15 Ramadan ni akan berlaku dukhan. Saya tanya dekat dia, makcik tahu daripada mana akan berlaku asap, dukhan? Lah, macam mana ustaz tak tahu dukhan tu apa? Mana saya tahu bila berlaku dukhan? Dukhan tu saya tahu, asap yang akan mengelilingi, menyelubungi dunia sebagai tanda kiamat. Tapi saya tak tahu bila berlaku. Inilah di 15 Ramadan. Siapa bagi tahu? Itulah ustaz makcik. Oh. Yelah, tapi ustaz-ustaz pun ilmu tak sama kan. Yelah. So, itu makcik dah keluarkan semua ASB, tabung haji semua.
Kenapa? Ustaz suruh keluarkan. Beli apa? Ganti dengan apa? Beli emas. Mana emas tu? Dia tolong simpankan. Oh, elok. Jadi untuk menghadapi 15 Ramadan, maknanya kedatangan Dajjal dah dekat. Kami dah buat dah Ustaz, belakang rumah bangka Ustaz. Simpan makanan, simpan Maggi, beras, air semua. Jadi kalau Dajjal datang pun kita dah ada stok makanan Ustaz. Oh. Awak ingat Dajjal tu bodoh. Oh, rumah dia ada rumah kebal, tak payah masuk lah. Ingat Dajjal macam itu. Lepas tu, itu sajalah nak ziarah Ustaz, nak tengok sekolah Ustaz. Tak berapa lama lepas tu dia datang balik tuan-tuan. Dia datang balik, dia minta saya pondok sebuah. Saya tanya kenapa pondok sebuah? Dia kata tak jadi asap. Rumah dah jual, emas Tok Guru dah ambil. Tok Guru tu pergi mana? Dia balik negeri dia Ustaz. Oh bagus. Sekarang siapa yang guru bagus? Dia ke saya? Dulu kak kata saya ni tak cukup ilmu. Memang saya tak ada ilmu pun. Tapi apa yang kak buat tu kak dah jadi buta kak. Saya nasihat kak tak mau dengar. Ni jadi pekak. Nasihat tak nak dengar tu cinta buta. Sekarang duk menung, rumah tak ada, ASB tak ada, tabung haji tak ada, apa pun tak ada, emas pun tak ada. Yang tinggal Maggi belakang rumah dia. Kerja ada apa dapat Maggi, makan tiap hari cirit. La ilaha illallah. Yang lain daripada itu, Allah dan Rasul cintalah lebih pada hak pun tak apa. Sebab Allah tak akan mensia-siakan kita, Nabi Muhammad tak akan mensia-siakan kita. Hak lain-lain ni tuan-tuan, berhati-hati. Ada had dia. Walaupun dia suami kita sekalipun, walaupun dia isteri kita sekalipun. Sebab ada orang yang cinta kepada suami dia tanpa had. Sepanjang saya jadi penceramah ni tuan-tuan, apa benda yang saya tak jumpa? Tuan-tuan nak tanya bab apa? Bab gila-gila, bab gila babi, semua ada. Bab gila babi pun ada. Tak ada duit. Suami kena buang kerja, isteri suruh rumah. Hutang ada, sewa rumah, motor, kereta. Apa nak buat? Isteri berkorban untuk suami dia. Suami buat balik pelanggan, tidur dengan dia. Itu saya kata gila babi. Babi pun tak gila macam tu. Kenapa yang isteri sanggup korban? Cinta itu buta. Mai mengadu. Saya katakan saya tak mau dengar ni. Pejabat agama ada, balai polis ada pergi buat. Sebab apa mai mengadu? Sebab dia dah tak tahan dah Ustaz. Dulu janji sementara nak dapat kerja tetap, sementara nak dapat kerja, dia janji. Saya pun buat layan lah untuk dia. Lah Ustaz, dia pula jadi duduk saja, buat malik orang, tak mau kerja dah, apa pun tak mau dah, duduk tunggu saya. Ya. Saya tak tahan dah Ustaz. Lah. Saya kata kena report polis, pergi report. Tak lama lepas tu tuan-tuan. Tuan-tuan ingat cerita Bujang Lapuk? Ingat tak yang Haji Satar selamatkan perempuan yang nak bunuh diri tu? Bapak dia kan main judi, pinjam duit Alung tu. Alung tu pula Sarik Betul. Ingat tak tuan-tuan? Dia bayar hutang Sarik Dul dengan dia bagi anak perempuan dia. Sarik Dul datang, misai tak ada, dua misai. Dia terjun dalam sungai. Haji Satar selamatkan. Bawa balik rumah Cik Nurma. Bila bawa balik rumah Cik Nurma kan bapak dia datang cari. Ajis! Mana kau Ajis? Nampak tu. Macam itulah suami dia mai cari saya. Kazim! Mana Kazim? Oh sudah entah. Cuma laki dia taklah tua macam tu. Oh, hang tak kenal aku tau. Garang tuan. Tu yang saya kata tadi. Tak betul kan? Tak betul. Sebab tu saya suka bila ada kursus macam ni. Sebab kadang-kadang kita menikah dulu tak apa nak betul pasangan kita. Tapi dah jadi jodoh.
Bila dah jadi jodoh, ada masa lagi untuk perbetulkan balik supaya kita dua-dua jalan betul. Ada masa balik. Setengah orang buat kursus sebelum kahwin. Betul, bagus. Tapi sayang tuan-tuan, kursus lepas kahwin tak buat. Ramai yang tak mau buat. Dia kata, buat apa Ustaz? Dah terlanjur Ustaz. Dan taklah, terimalah. Buruk ke baik ke dia, terima Ustaz. Jangan macam itu, butuh asa nama dia. Saya nak buat macam mana Ustaz? Saya lagi pun takdir Tuhan kan. Kau nak salahkan Tuhan pula. Cara cakap tu, Tuhan yang nak saya macam ni, tak apalah, saya ikutlah. Kan kita ni ada pilihan yang lain. Memang kita ditakdirkan oleh Allah untuk kahwin. Itu jodoh. Sebab itu, kalau kita rasa nak bahagia, kena ada satu perasaan yang disebut sebagai redha. Apa makna redha? Setuju, menerima apa yang Allah Ta'ala beri pada kita. Sehat, sakit, kaya, miskin, bujang, bercerai, menikah, nikah lagi, mati, sakit. Saya dengar dalam radio semalam, radio PA, pagi semalam saya pergi Taiping. Anak saya meninggal umur 6 tahun. Kenapa ya? Kanser. So macam mana awak menghadapi anak awak 6 tahun meninggal kanser? Saya tak boleh terima. Kenapa ya tak boleh terima? Sebab saya fikir, kenapa anak saya? Kenapa anak saya? Radio tu dalam kereta saya tau. Kalau radio tu orang punya seterajang lama tuan-tuan, benci saya dengar dia. Kita ni siapa nak tanya Allah punya keputusan? Kamu tu siapa nak tanya pada Allah, kenapa saya, kenapa anak saya, kenapa tak anak Usop, anak Den, anak Tipah tertipu? Terima dulu hakikat. Budak tu umur berapa tahun? 6 tahun. Meninggal 6 tahun. Ustaz pekak ke? Tak pekak. 6 tahun. Sakit apa? Kanser. So, anak saya mati. So, awak tak mati? Saya mati juga. Tapi kenapa dia dulu? Soalan dia, 6 tahun cukup umur ke belum? Belum. 6 tahun dah ada dosa ke belum? Belum. 6 tahun ni dah ada hisap ke belum? Belum. 6 tahun ni taklif ke belum? Belum. Kalau gitu syurga. So what? Anak abang ni ahli syurga. So what? Redha lah. Tak puas main lagi Ustaz. Banyak teddy bear. Pergi main teddy bear. Asa nak main pergi zoo negara. Ada oyin. Pergi zoo negara tu. Ada oyin. Biarlah dia mati. Dia dijaga di alam sana lebih baik daripada awak menjaga anak awak. Maka nombor satu, kalau kita nak merasakan bahawa kita ni nak kahwin, kita ni dah kahwin, nombor satu ialah redha. Setuju. Tetapi memanglah setuju. Tetapi sebelum kahwin hari itu, kita masih lagi boleh berikhtiar. Saya Ustaz, saya tak nak kahwin dengan isteri saya ni. Saya tak setuju dengan suami saya ni Ustaz. Habis tu kenapa kahwin juga? Mak suruh. Walaupun mak suruh, walaupun bapak suruh, tapi awak masih ada hak untuk bercakap, mak, saya dah ada pilihan saya sendiri. Boleh cakap. Mak kata ambil yang ini, mak setuju. Baiklah mak, boleh cakap. Bapak, ini pilihan saya nak kahwin. Bapak cakap, aku tak nak jadi wali. Kalau bapak tak nak jadi wali, saya saman bapak. Kau hajar punya anak nak saman bapak. Bukan saman 200 juta, bukan. Saman tu maknanya panggil bapak tu pergi ke mahkamah, itu makna dia. Supaya hakim tanya kepada bapak, kenapa awak tak nak jadi wali pada anak awak?
Itu maksud dia saman. Bukan saman minta 2-3 juta. Bukan. Maka di mahkamah cakaplah, kenapa awak tak nak jadi wali? Saya tak nak jadi wali pada anak saya sebab bakal suami dia tu, kekasih tu, boyfriend dia tu, bapa dia dulu dengan saya pernah bergaduh. Masa bila? Masa main bola. Oh. Masa tu saya pergi tengok stadium, tiba-tiba je kena tarik. Saya marah. Siapa yang tarik? Bapa dia. Anak saya nak kahwin dengan anak dia. Saya tak setuju. Anak awak nak kahwin dengan dia ke dengan anak dia? Dengan anak dia. Habis tu, saya bila dah benci bapa, dengan anak saya benci. Tapi anak dia bagus. Anak dia okey. Maka awak punya kewalian awak ditarik balik. Dipanggil sebagai wali engkar. Sebab alasan tak kukuh. Tapi kalau hakim tanya, kenapa awak tak nak jadi wali pada anak awak? Tuan Hakim, saya seorang bapa yang mana tak bangga kalau anak dia nak kahwin. Saya setuju, saya suka. Habis tu, tapi pilihan dia tak sesuai dengan dia. Kenapa? Dia umur 22. So, yang laki-laki tu 82. Oh iya ke? Cikgu pencen pernah mengajar saya. Sudah. 82 pun saya tak kisah. Tapi daripada segala penyakit ada dekat dia. Anak saya sihat. Segala penyakit ada dekat laki-laki 82. Yang tak ada pada laki-laki tu hanyalah stroke je. Yang lain semua ada dekat dia. Banyaknya penyakit. Anak saya sihat. Dia tak sekufu. Alasan bapa tadi sesuai. Maka hakim kata pada anak dia, ayah awak tak setuju dengan perkahwinan awak. Sebab alasan dia sangat munasabah. Laki-laki ni hisap dadah, laki-laki ni segala benda dia hisap, laki-laki ni tak elok lah, laki-laki ni tak beriman, tak Islam lah. Maka perempuan tadi ikutlah cakap bapak dia. Jadi sebab itu tuan-tuan yang saya muliakan, kena reda. 2. Maksud reda tu apa? Fikir habis-habis. Macam saya hari ini, tuan-tuan, hari ini saya ceramah dengan tuan-tuan. Malam ni di Durian Tunggal. Besok di TV bernama 9 pagi siaran langsung TV bernama Kuala Lumpur. 10.30 pagi Uda Holdings. Malam besok dekat dengan Felda Bersaut Sungkai. Hari Sabtu balik ke Merlimau, Melaka. Hari Ahad pagi di Malim Nawar. Malam saya di USAS, Universiti Sultan Azlan. Bila balik? Hari Ahad malam. Bila Ustaz tak jumpa? Bila Ustaz jumpa isteri? Semalam. Selalu keluar berapa hari? Seminggu. 5 hari keluar baru balik. 5 hari keluar baru balik. Ni isteri Ustaz pergi mana? Besok dia nak balik ke Kedah. Dia nak ngundi. Ustaz tak hantar dia. Saya tak ngundi. Buat apa saya hantar? So, isteri Ustaz tak komplain. Tak. Sebab dulu, waktu saya nak kahwin dengan dia, tahun 93 bertunang, 94 akad nikah. Mak saya pergi minang dia. Mak saya kata, perempuan ni, dia nampak macam setuju. Ya ke mak? Minta nombor telefon. Saya pun bawa duit segenggam. Cari public phone. Cari jumpa. Tapi tak ada gagang. Naik motor cari lagi pula. Jumpa tong dia. Dua-dua tak ada. Telefon pun tak ada, gagang pun tak ada. Amu seksa sungguh nak tanya. Cari lagi hak nombor 3, masuk duit shilling jatuh. Masuk duit shilling jatuh. Dia tak telan-telan, dia tak lekat. Tuan-tuan pernah try macam tu. Masuk gring. Selapah. Nampak tu. 4 kali baru jumpa tuan-tuan. Soalan saya tanya kat dia. Nak ke kahwin dengan saya? Boleh? Terima ke saya ni? InsyaAllah boleh terima. Kenapa? Tanya sebab saya ni ustaz. So, kenapa dengan ustaz? Ustaz tak ada di rumah. Nanti kalau kahwin, saya tak ada di rumah, jangan komplain. InsyaAllah tak komplain. Sebab tu dia tak boleh komplain.
Sebab saya tanya dia, jangan komplain. Baik, tak komplain. Kalau ustaz duduk di rumah, pelik. Jadi akak-akak kalau nak suami duduk di rumah, nikah dengan orang stroke. InsyaAllah ada. Okey, cari kat hospital siapa dia yang stroke. Ni boleh. Ni kahwin belum? Nak kahwin tak? Ada kat rumah tuan. Jadi suami kita bekerja, bila bekerja kena faham lah. Bila tak faham tu jadi masalah. Ataupun masa kahwin hari tu tak fikir masalah. Ni pun masalah ni. Apa maksud tak fikir masalah? Dah kahwin 3 tahun, bawa mak datang. Ustaz, buat surat sokongan sikit. Kenapa? Suami dia ni di Sabah. Betul? Nak minta tukar lah. PJJ tahu, Ustaz pun faham lah PJJ. Yalah. Cikgu juga, cikgu. Ni pun cikgu juga, kau pun cikgu juga. Cikgu. Berapa tahun dah kahwin? 3 tahun. Susah Ustaz. Kan kahwinan jauh kan? Susah nak hantar. Yalah, semua atas saya semua. Walaupun anak seorang tapi rasa beban tu kan susah. Tak ada suami ni payah Ustaz. Kita anggapkan bila kahwin tu beban tu senang lah. Akak-akak ada fikir dulu masalah sebelum kahwin hari tu ada fikir. Kalau dia di Sabah, aku di Semenanjung, macam mana? Ada fikir tak? Masa tu tak fikir sangat lah. Janji kahwin kan, cinta kan. So sekarang baru fikir. Sudah. Cuba fikir, dia di Sabah, aku di sini. Dapat tukar senang tak? Kenapa tak kahwin dengan satu cikgu, satu sekolah? Ada pilihan lagi pada awak. Carilah jalan. Sana Syahri, sini cikgu mat. Cikgu mat satu sekolah. Senang. Yang nu jauh. Boleh fikir tak? Tapi masalah dia, dah cinta tu buta. Bila dah buta, menikah juga. Yang jadi susah siapa? Ustaz Kazim. Buat surat sokongan, buat surat hajat, buat semayang hajat. Tolong Ustaz, tolong Ustaz, tolong Ustaz. Tak, tiap hari mak dia telefon. Saya kata, kau saya ni bukan orang besar, saya ni bukan ada orang jawatan kau oi. Tak laku pun sign saya. Tapi Ustaz kenal ramai orang. Memang ramai orang kenal saya. Saya tak kenal orang. Allah. Cubalah sebelum nikah tu fikir panjang dulu. Kalau aku beranak besok macam mana? Kalau aku bersalin nanti boleh tak mak aku bela aku? Kalau aku bersalin besok macam mana? Kalau aku menikah dengan dia, dia ajak balik kampung di mana? Kalau di raya macam mana? Jauh ni. Hang nikah orang mana? Kemerun. Jauh sungguh. Cuba fikir waktu duduk cinta dengan orang Nigeria tu. Ni pasal cinta punya pasal. Mak kata tak usah lah lehau, jauh sangat esok hang salin. Macam mana siapa nak jaga di Nigeria tu? Boleh mak bukannya jauh. Memanglah tak jauh naik kereta terbang tapi 4 kali tukar. Nak transit aku tak larat kata mak dia. Tak boleh ambil menyenangkan. Kita boleh usaha. Kalau Allah beri insya-Allah. Tapi siapa yang usaha betul-betul dapat. Janganlah hanya letakkan kepada Ustaz, love is blind. So terpulanglah. Ana yang datang jumpa saya. Ustaz, minta buat semayang hajat. Ni ada air penawar sikit. Ustaz tolong jampikan. Untuk apa kak? Loh. Minta maaf Ustaz. Dia pakai balik spek hitam dia. Lebam ni. Biru black pula tuan. Blue black nama dia tuan. Ni lebam ni. Kenapa kak? Suami pukul. Selalu sebulan lepas kahwin terus kena pukul. Tahu waktu bertunang tahu. Memang di kaki pukul pandai barat. Tahu. Habis tu kenapa kahwin? Love is blind Ustaz. Ya bagus.
Sebab itulah Allah Ta'ala suruh bertunang. Tengok perangai. Dalam Islam membenarkan bertunang, membenarkan, mengharuskan bertunang, supaya mak bapak boleh menilai. 3 bulan bertunang, mak tengok tunang kamu tu kaki kikis duit. Bukan duit kamu dah ada kikis, dengan duit mak dah kikis sekarang. Walaupun dia belum jadi mak mentua lagi. Putuslah tunang. Cuma orang kampung dah tahu, mak lantaklah orang kampung. Bukan dia kena kikis duit. Tapi malu mak, adik-beradik dah tahu. Biarlah dia mau tahu. Daripada kamu so terseksa. Mak, kita kalau lembu berpegang pada tali, mak. Manusia berpegang pada janji. Ini pun bahalul juga tuan-tuan. Bertunang belum tentu mesti menikah. Kita ada hak untuk putuskan tunangan. Satu badan dia pukul, ustaz. Macam ni lah kak pergi hospital buat check up, buat pemeriksaan kesihatan. Kemudian dah dapat semua, kak pergi ke balai polis buat report. Kemudian kak boleh pergi pejabat agama, pergilah minta cerai kak. Kita menikah ni kak bukan untuk diseksa, kita menikah ni untuk bahagia. Tapi kak tak nak bercerai, ustaz. Kak tak nak bercerai. Kalau kak tak nak bercerai, sabarlah kak ya. Nanti lebam belah sini pula. Macam mata panda, eloklah. Kak dah tak sabar dah, ustaz. Tiap hari kena pukul, ustaz. Kalau gitu kak minta cerai je lah. Kak tak nak bercerai, ustaz. Kalau gitu kak sabar sabar. Kak tak sabar dah, ustaz. Selagi aku yang hilang sabar, lagi aku terajang lagi kot. Orang cakap A, hang cakap B, aku cakap B, hang cakap C. Bila nak selesai masalah? Jawapan dia, cinta tu buta. Bila minta. Ustaz, bukankah bila bercerai itu menggegarkan tiang arash? Bukankah bercerai itu perkara yang paling dibenci walaupun halal? Kalau dia dibenci ke apa benda ke, kenapa Allah izinkan? Sesuatu benda yang Allah izinkan, mana ada datang buruknya? Tak ada, tuan-tuan, benda yang haram tu betul buruk. Ya halal, ya harus, tak adanya buruk. Buanglah stigma tu, tuan-tuan. Kita tak naklah bercerai kan. Teringat pada anak-anak. Saya kena anak aja. Tak payahlah pasal anaknya pasal. Dia tetap bapa pada anak-anak awak. Dia tetap kena bagi nafkah pada anak-anak awak. Dia tetap jadi wali pada anak perempuan awak. Dia tetap kena tanggung anak-anak awak sekolah, sakit dan sebagainya. Yang berpisah dengan awak aja. Yang awak menangis pasal apa? Pergi bercerai. Sebab cerai itu salah satu daripada penyelesaian kepada masalah. Waktu saya belajar dulu, asrama saya sebelah Mahkamah Syariah. Balik kelas tengah hari pukul 12.45. Macam-macam drama saya tengok. Yang tarik rambut isteri depan-depan mahkamah. Yang penampar isteri. Yang isteri tumbuk suami. Macam-macam. Kami budak-budak asrama duk tengok lagu tu. Seksanya menikah. Pergi cerai lah. Tiap-tiap hari kena penampar, kena penumbuk, kejadah apa? Habis iddah, menikah lain. Kalau boleh cari yang tak ada tangan. Selesai masalah. Yang duk menega tebu. Mesin tebu menyembang sampai duk mesin tebu. Tangan masuk sekali. Dua tangan tak ada. Pergi jadi lelaki. Macam mana suami baru kamu leha sekarang? Alhamdulillah, tak nak pukul apa. Eloklah. Walaupun kita ni katalah dah bercerai, tapi Islam membenarkan rujuk lagi. Dan ada pula cooling period pula. Nama dia 3 kali suci. Berapa ramai yang lepas bercerai jadi baik?
Masing-masing duk menung. Jadi insaf pula 2 minggu lepas cerai. Silap aku betul lah. Yang aku barang sangat buat apa, bodoh betul. Nampak dia je. Sekarang nasi tak ada, lauk tak ada, pinggan tak basuh, rumah berselerak. Aduh, silap betul. Isteri memenung sambil duk tengok drama pukul 7. Memanglah dia tampar, tapi aku juga beletir kat dia. Dia tampar-tampar pun duit dapat. Sekarang duit apa pun tak ada. Kalau gitu, WhatsApp lah balik. Ni, WhatsApp. Ambil handphone. Akum lah. Isteri tengok. Apa hal pula orang tua ni? Wakelem. Bila ada respon, cerah masa depan. Buat apa tu? Tak ada buat apa pun. Bila dia respon, ada cerah masa depan. Soalan ketiga itulah maut soalan dia. Ingat kita tak? Isteri jawab boleh belah. Cari yang lain berlambak juga. Tuan-tuan yang saya muliakan. Jadi sebelum kahwin tu, cari, tengok kedudukan, tengok agamanya bagus, agamanya bagus. Cari pula kedudukan dia macam mana, esok kerja macam mana, kerja dia besok nak tanggung aku macam mana. Buat penelitian semua. Bila kita penelitian betul-betul, insya-Allah ni tak ada teliti. Macam saya kata tadi lah. Bila dah menikah, suami perkahwinan jarak jauh, kemudian dia mula menyusahkan orang, panjat pejabat YB, pejabat ngulung. Jumpa ustaz buat sembahyang hajat, suruh budak tahfiz baca Yasin 40 kali, jumpa menteri minta surat tukar, pening kepala tuan-tuan. Dulu kenapa tak nak buat? Sebab tu ada orang dia rancang perkahwinan dia. Waktu dia duduk di IPG tu dia kahwin dah. Waktu dia duduk di maktab tu dia kahwin dah. Kenapa engkau kahwin? Senang, dia kata besok aku tak payah posting jauh-jauh. Laki aku kerja sini. Oh, ada juga. Ada yang rancang perkahwinan dia rancang elok je, macam-macam. Kenapa kau ambil dia? Dia kan dah tua pada kau 76, kau baru 26. Aku kira-kira purata umur laki-laki di antara 63 sampai 77. Dia lagi setahun je. Wah, cerah betul masa depan kau. Dia betul-betul target betul. Jadi second, yang kedua kita cari yang muda lah. Macam-macam tuan-tuan. Jadi kita ni ada hak, kita ni Allah Ta'ala berikan akal untuk cari yang terbaik. Tapi kalau Allah dah redakan kita, Allah dah tentukan kita, lepas kita kahwin, Allah tentukan itulah jodoh awak, kena terima. Jangan duk tengok sengit kepala macam ni. Isteri pergi ke dapur, bancuh air kopi semua, berjalan sengit, alignment lari, balancing out. Macam mana aku boleh menikah dengan dia? Aduh. Ni dia puncak. Ni puncak. Dia duk tengok jiran dia. Jiran dia kerja kilang. 4-5 orang sewa sebelah rumah. Badan tegak-tegak, sadar semua. Berminyak badan ni. Bulu dada ni daripada pusat pergi ke muka. Isteri duk tengok. Kebetulan suami dia keluar pakai kain pelikat. Bulu apa pun tak ada ni. Ni dia jadi puncak. Dia jadi puncak tak? Pergi supermarket, mall ke apa bala semua, duk tengok perempuan. Perempuan tu pula senyum kat dia. I say man, dulu tak nak jumpa, dah anak 4 baru jumpa. I say man. Dia mula duduk dekat office pula, ada satu anak muda. Tiap-tiap hari bancuh kopi kat kita, tiap-tiap hari bagi kari pap, nasi lemak. Tiba-tiba anak muda ni kata kat kita, kalaulah kak kita jumpa 5 tahun dulu, saya ambil kak jadi isteri saya. Ya Allah, start bila dia cakap macam tu kan, macam zoom naik. Ya Allah, saya tak sangka tau, macam
Anak dah 4, tiba-tiba ada anak muda berkenak saya. Ya Allah. Dia jadi macam-macam, tuan-tuan. Sebab itu bila dah kahwin, dia kena jaga lah. Jaga. Aku laki orang, aku isteri orang, aku pak orang, aku mak orang. Bila tak kenal diri ni, yang tu yang kita panggil lupa diri. Bila dah hilang apa yang kita idam-idamkan. Dulu cuttingnya bagus, sekarang no cutting. Kita mula, dulu rambut penuh. Ni. Rambut jenis opong. K-pop. Lah rambut lapang. Aduh. Cermin tak ada senang boy. Abang pun cermin juga, dia tengok kat lelaki sikat rambut dia, cari uban dekat kepala lelaki dia. Dia mula dah. Sebab tu saya kata tadi, jaga, kenal diri kita. Aku ni suami orang, aku ni laki orang, aku ni bapa orang. Okey. Tuan-tuan, dulu ada wartawan majalah wanita, mingguan wanita. Mai temu ramah saya, dia nak cover saya untuk 1 bulan. Keluar dalam majalah, muka depan saya. Mingguan wanita tapi muka saya pakai kepiak. Saya lupa bulan berapa je. Pakai baju Melayu hitam duk gini sengit. Mai temu ramah. Satu soalan pada wartawan tu dia tanya ustaz, jujur ustaz, jujur. Okey. Ada tak ustaz berkenan dengan perempuan lain lepas kahwin? Dan ada tak perempuan berkenan dengan ustaz bila ustaz lepas kahwin? Soalan maut. Saya tengok isteri saya. Dia tak ada apa kan. Pembohong lah. Pembohong lah kalau tak berkenan. Dia gelek tak kenapa. Tapi hang sedar tak diri hang siapa? Tundukkan mata. Ya ghuddu min absarihim. Tundukkan mata. Pembohong lah kalau ada orang perempuan. Sekarang perempuan daring, tuan-tuan. Ada mak datang jumpa saya, ustaz, ambil lah anak saya ustaz, jadi isteri nombor berapa pun tak apa. Ambil lah ustaz anak saya, nombor berapa pun kau bagi ke ustaz. Rasa dah. Ada perempuan datang, ustaz, kalau kita kahwin ustaz terima tak? Tolonglah ustaz, I beg you. Beg apa? Plastik apa tak ada sekarang ni, mana ada dah. Semua beg kertas ni. Pergi tanya isteri saya dulu, kalau dia setuju, saya setuju. Agak-agak setuju lah makcik tu. Tobatlah tuan-tuan. Lakum dinukum waliyadin, tuan-tuan. Itulah cara dia. Tapi perempuan tu datang sungguh. Saya ingatkan dia tak datang, main naik teksi datang. Yang paling saya seronok tuan-tuan, ada satu makcik tu, daripada Johor, naik teksi, mai hantar ke rumah bagi bunga. Saya ceramah atas pentas, dia naik atas pentas ni bagi bunga. Sampai ke Terengganu, dia ikut Pahang, dia ikut. Sampai saya beritahu kat rela, abang, kalau ada perempuan lagi tolong sekat. Ni peminat fanatik kan. Macam-macam. Ada yang paling saya tak boleh lupa, umur 66. Mai Minang saya. Dia kata, ustaz, selama ni saya tutup pintu hati saya untuk kahwin lain 40 tahun. So, sekarang pintu hati saya terbuka. Bagus. Ada satu laki-laki yang saya rasa boleh bimbing saya ke syurga. Bagusnya kak. Orang mana kak? Ustaz lah. Sudah. Saya kata, rasa dak lah aku kau, isteri saya pun okey dah, anak semua ada, dia jaga anak elok, rasa dak. Tahu ustaz tak terima akak sebab umur kan, kita jauh berbeza kan. Walaupun kita jauh berbeza ustaz, tapi saya boleh terima, akak boleh terima ustaz, walaupun ustaz muda banyak pada akak. Saya kata memanglah akak boleh terima, saya tak boleh terima akak. 20 tahun ni mampu ni. Dia cakap macam tu, direct dia cakap, kak boleh terima walaupun ustaz muda pada akak. Memanglah akak boleh terima, yang tak boleh terima saya tau.
Ada pula yang kata, ustaz, saya nak kahwin dengan ustaz, berkhidmat pada ustaz, jaga ustaz, makan minum, penyakit ustaz apa semua. Lagipun ustaz saya ni ex-nurse. Oh. So, saya jaga ustaz. Betul saya cakap. So, tak rasa dak lah kot. Lagipun ustaz, saya nak belajar agama ustaz. Kalau akak nak belajar agama, akak kena jadi anak murid saya. Sebab saya, isteri saya pun saya tak ajar. Sebab tak jumpa dia. Sebab tu saya kahwin dengan ustazah. Dia dah pandai lah. Mana ada saya balik pukul 3 pagi, takkan nak ceramah dengan dia. Mama, sebenarnya dalam satu hadis Nabi, agak-agak ada tak tuan-tuan macam tu? Tak pernah. Saya buatlah duduk sila duduk atas kursi tu. Kalau kita lihat kepada hukum ni, tapi pendapat tu dibantah oleh, tak dapat saya tuan. Kalau kau nak mengaji dengan saya, kau jadi anak murid saya. Bukan isteri saya. Boleh faham tak? Tahu sebab saya tua pada ustaz kan? Tak, bukan masalah tua kau 67 kan, bukan masalah dia. Masalah dia, kau takkan dapat apa yang kau nak. Kau kalau nak dapat ilmu, jadi anak murid saya, bukan jadi isteri saya. Boleh tak? 67. Tapi kalau 27 insya-Allah kan. Kita ejah macam mana pun entah. Mana faham, tak faham sudah. Baik, tuan-tuan yang saya muliakan. Yang ketiga, macam mana kita ni? Dulu memang cinta tu buta. Kita kahwin saja, ambil saja janji. Bahasa orang, saya ni orang utara sebut lepas sesak. Macam mana kau nak dengan dia? Tak apalah, lepas sesak ya. Janji lepas sesak. Ada yang sebut lepas sesak. Bahasa orang kampung saya sebut, macam mana isteri kau? Bolehlah, kucing makan tak mabuk lah. Itu bahasa-bahasa orang tua-tua dulu. Tuan-tuan di Melaka ni tak faham bahasa mereka ni. Tuan-tuan yang saya muliakan, memang kita tak boleh nak mengharapkan 100% kesempurnaan daripada pasangan kita. Tuan-tuan nampak saya ni, ustaz, duk bercakap soal keluarga ni sejak bila? Saya tahun 93 saya mengajar tahfiz. Saya guru tahfiz. 94 saya pensyarah kekeluargaan. Sampai tahun 1999 saya adalah pensyarah di dalam bahagian kekeluargaan. Saya bercakap dengan orang dah kahwin ni, belum saya kahwin. Lama tak ni. Ya, hak saya duk settle tu bermenantu bercucu lah. Anak-anak murid saya berkahwin habis lah. Lama kan. Sebab tu saya buat rancangan dulu di TV, nama dia Kalau Dah Jodoh. Hak saya cerita dalam Kalau Dah Jodoh tu, saya jumpa waktu saya jadi pensyarah kekeluargaan. Tapi saya tak lama duduk dalam kekeluargaan tu, pejabat tu, sebab saya pening kepala. Tiap-tiap hari bangun pagi ya, pergi ke ofis je dah beratur. Macam-macam masalah kan. Akhirnya saya berhenti. Nombor 2 saya berhenti pasal apa? Sebab saya nak mengulang Quran. Saya ni lulusan tahfiz. Bila duk selesai masalah orang, kursus rumah tangga apa semua, saya tak sempat untuk mengulang Quran. Mengulang Quran yang paling bagus ialah jadi imam. Akhirnya saya jadi imam masjid, tuan-tuan. Tahun 2099, 2001 jadi imam masjid. Jadi imam masjid mengulang balik Quran dalam sembahyang. Pasal apa? Duk pening. Duk fikir masalah rumah tangga orang, tuan-tuan. Baik, saya sebagai seorang lelaki, sebagai seorang ustaz lah kononnya, suami, adakah saya yang terbaik untuk isteri saya? Tak. Saya ada 2 cucu. Yang sulung nak masuk 3 tahun, yang kecil ni setahun. Cucu yang pertama tu, saya cucu
Saya singgah kedai, beli mainan, beli jengkaut tu, beli ambulans dekat dia, bawa balik. Cucu pun tengok. Saya pun main dengan dia, pakai kain pelikat, baju singlet pagoda, main. Main dengan cucu. Tok Ma dia keluar pada bilik. Tok Ma tengok saya beli barang mainan, main dengan cucu. Isteri saya kata apa? Abang, anak kita 5. Tapi abang tak pernah beli mainan, tak pernah main dengan anak-anak macam ni. Bila dah ada cucu, baru abang beli. Saya menyandar, menyandar dekat, duduk atas lantai, menyandar dekat sofa. Oh iya ke? Oh iya ke? Saya tanya, Tuan. Punya sibuknya hidup, saya terlupa. Bila dah ada cucu ni, baru saya teringat, la ilaha illallah. Abang-abang dengan saya, abang-abang lagi bagus. Akak-akak dapat abang sekarang ni lagi bagus. Jangan duk kata Ustaz Kazim tu bagus. Taknya bagus, entah. Suami akak lagi bagus daripada saya. Malam-malam tom yam, bercuti Sabtu Ahad. Saya Sabtu Ahad sejak 14 tahun tak pernah ada di rumah. Mana ada? Bila isteri saya nak jumpa saya minggu lepas, saya ceramah di Kuching, Forum Perdana TV1 lah, apalah, 2 hari. Kemudian balik hari Sabtu balik, naik flight turun kat KLIA, isteri tunggu kat PD. Bawa anak-anak tunggu kat PD. Pak balik pada Kuching tu, jam pula dah kat PD tu. Oh, jam gila. Gila pun tak jam macam tu. Akhirnya sampai dekat hotel pukul 6 petang. 6.45 saya dah siap pergi ceramah dekat Pusasda Bodison. Ceramah sampai 9.30 malam di Pusasda. Balik isteri tunggu makan dengan ikan bakar dekat Medan, ikan bakar apa tau. Dia datang naik kereta lain, saya naik kereta lain. Pukul 7.30 pagi, besoknya saya dah pergi ke Kuala Lumpur sebab dubbing untuk filem saya yang terbaru, Zim Zim Ala Kazim. Bila masa saya jumpa dah? Adakah saya suami yang baik? Tak. Minta maaf mama, esok ayah dubbing filem. Mama balik dengan anak okey. Balik, bila jumpa malam tu selepas habis dubbing dekat Ceras tu, saya pergi pula ceramah di Melaka. Masjid Syuja'ah ke apa ke di Merlimau. Lepas tu 2 hari duduk di Ipoh, mai sini pula. Bila masa saya jumpa dia? Sebab tu akak-akak bersyukurlah dapat suami ini. Sampai kursus pun boleh main sekali. Tuan-tuan ingat senang ke suami nak ikut main kursus macam ni? Macam-macam alasan tu. Bang, kita ni ada seminar pasangan keluarga bahagia bang. Kita join bang. Apa tak bahagia lagi ke kita ni? Banyaknya masalah tuan-tuan. Abang, ada Ustazah Nurbahiyah lah bang. Tak minat. Ustaz Aslim ada bang? Boleh lah. Ustaz Kazim ada belah petang. Belah petang tu kita balik menyampah, aku tengok dia. Astaghfirullahalazim, beratnya. Akak-akak ingat senang ke nak ajak suami datang ni tuan-tuan? Boleh datang ni bersyukurlah. Berapa banyaklah macam-macam alasan lah. Saya ni tuan-tuan tak pernah ikut isteri saya pergi annual dinner sekolah dia ke apa benda. Tak pernah pergi tuan. Bukan tak mau pergi, tapi saya malu. Pasal apa malu Ustaz? Sebab bila pergi hari keluarga macam tu, nanti mereka buat kuis. Isteri sebelah, suami sebelah. Nyatakan tarikh lahir anak pertama anda. Saya tak ingat. Apakah makanan kegemaran pasangan anda? Saya tak tahu dia suka apa kan. Sungguh mama pi, mama saya tak mau pi lagi, yang malu tak boleh jawab. Abang tu memang ingat tak mama ayah telefon dulu, tak boleh ikut pergi mana-mana. Ayalah tuan. Itulah modal saya tuan, dah 30 tahun kahwin tuan. Sebab tu akak-akak untung dapat suami ni. Untung. Jangan duk kata seronok dia tu untung, seronok suami dia macam tu, seronok dia dapat suami macam tu.
Akak tak seronok ke dengan suami akak? Redha dengan dia. Tapi ustaz, dia berdengkur kuat. Kurang-kurang akak tahu dia masih hidup. Orang lain senyap tidur, mati entah. Apa masalah? Tapi ustaz, suami saya tak handsome. Tak handsome lah, selamat, tak ada siapa ngorak dia. Ustaz, suami saya kereta tak pandai bawa, motor gayat ustaz. Lesen ada, dia gayat. Baguslah kak, kaki dia pendek. Kalau kereta dia boleh bawa, motor dia boleh bawa, dia nak minum air buah, dia sampai Terengganu dia buat. Tahu? Sampai ke Terengganu minum air buah, padahal ada kat Melaka tu. Jus buah. Untunglah kak Sebab tu saya kata tadi, terimalah hakikat dia suami aku, dia isteri aku. Kalau ini tuan-tuan tak boleh terima, habis. Kalau ada kekurangan, perbetulkan. Kalau ada benda yang tak betul, repair bagi betul. Nak harap kesempurnaan bukan di sini, di syurga. Ustaz, saya minta ustaz tolong carikan jodoh untuk saya. Umur 36. Kerja cikgu. Mak bapak masih ada. Adik-beradik 3 orang, saya sulung. Calon pilihan, saya tanya direct. Calon perempuan macam mana? Terpulang pada ustaz. Apa yang baik pada ustaz? Ustaz suka, anak murid ustaz, saya terima. Okey. Nak cari orang Ipoh ke, orang mana ke, terpulang pada ustaz, saya ikut je. Okey. Tapi kalau boleh yang tinggi lah ustaz. Okey. Kalau boleh yang tinggi, putih lah. Okey. Kalau boleh yang tunggal lah ustaz. Kalau anak lain tak ada, dia seorang je. Okey. Kalau kerja tetap lah. Tadi kau cakap terpulang pada saya. Ini nak kerja tetap, adik-beradik tak ada, tinggi, putih. Saya kata yang kentut busuk tak nak. Abang nak cari yang sempurna, bukan di dunia bang, di syurga. Bentuklah isteri abang nanti bila abang dah kahwin, supaya dia jadi penghulu bidadari dalam syurga. Abang akan dapat apa yang abang nak. Allah bagi pada abang isteri abang seorang tu, supaya abang boleh dengan dia dalam syurga. Dalam syurga besok dia lagi cantik pada bidadari bang. Bentuk dia macam mana dia nak buat macam ni? Itu tanggungjawab kita nak. Janganlah kata tak apa ustaz, kalau gitu saya tunggulah bidadari ustaz. Malaslah saya kahwin dalam dunia ni. Payah tak ai. Payah nanti abang. Abang ada nafsu bang oi. Abang tu ada keinginan. Bila ada keinginan, kemampuan pun ada, keinginan pun ada, wajib kahwin. Kahwin kan ada beberapa syarat. Ada yang wajib kahwin, ada yang sunat kahwin, ada yang makruh kahwin. Abang dah kategori wajib. Bila datang jumpa saya, minta carikan jodoh, abang pula ada keinginan, abang pula sihat, abang pula berkemampuan, abang pula dah cakap bahawa abang nak kahwin, maka abang wajiblah cari kahwin. Kebetulan abang pula dah ada pilihan, wajib. Oh, bila abang tak gunakan betul saluran dia, tu yang pergi rogol orang. Bukan orang dia rogol, kambing pun dia rogol. Allah. Kambing lalu depan rumah dia, dia duduk atas tangga, dia tengok. Cantik juga ni. Menung kambing tu. Apa malam nasi aku ni? Kena tangkap dek polis, cinta itu buta. Ayalah kau. Dengan kambing pun kau buta. Jadi tuan-tuan, kita dah berjodoh sekarang. Tolong kita jadikan diri kita yang terbaik untuk isteri kita, kita yang terbaik untuk suami kita. Kalau itu kita tak boleh terima lagi keadaan sekarang, habis. Kita tak buat yang terbaik. Bila kita dah lama kahwin ni, kita banyak komplain. Kadang-kadang hormat pun hilang. Kadang-kadang kita pulang paku buah keras. Abang tadi kena saman lah leha. Eloklah.
Duk rumah elok-elok kata nak keluar helmet tak pakai. Rasa. Ni orang tua. Umur dah lama kahwin. Kalau muda-muda kahwin lain. Dia tak marah macam tu sangat, tapi bila tua ni, buat. Orang kata jangan, buat. Oi, tuan-tuan, sebab tu kadang-kadang dia diam. Seorang diam, seorang bising. Seorang bising, seorang diam. Jarang saya jumpa dua-dua diam. Jarang. Allah Ta'ala ni bagi adil. Dan dua-dua saya jumpa jarang dua-duanya bising. Sekali saya jumpa tuan-tuan suami isteri, ya Allah, dia orang datang jemput saya makan laksa di rumah. Ustaz datanglah, kau tahu kau ustaz suka laksa kan? Kau buat laksa, ustaz makan ustaz. Kau buat pada pagi tadi dah buat lah, kata surah Badih hampir cari sat mana ikan mana nak buat. Oh, sedap laksa ni saya suka. Suami dia masuk pula, memang ustaz dia pagi-pagi suruh saya pergi cari. Oh iya ke? Beli di mana? Beli kedai ni macam sekilo panggil semua. Elok sana surat. Tu lah kata cabai terlupa pergi beli pula cabai ustaz. Oh, bilalah aku nak pun makan ni. Meriah sungguhlah rumah ni. Jarang kita jumpa macam itu, tuan. Yang kita jumpa isteri aktif, suami tak aktif. Yang tu selalu. Hai abang, pilah pakai baju orang main rumah tu. Tengok TV je. Layan orang tu. Nampak tu. Tak ada isteri macam ni, tuan-tuan, dia tak pakai baju duk tengok. Gusti tengok. Kena ketuk sekali pakai baju tu pun singit sebelah macam pak budak duk. Jenis tu pun ada juga. Ada jenis pula suami aktif, isteri pula pasif. Hai. Tetamu datang tu buatlah air kopi ke apa ke. Hai, takkan tu abang nak ajar. Ada juga jenis tu. Ada pula cakap sepatah, dia buat sepatah. Tuan-tuan, oh jenis-jenis manusia ni macam-macam. Isteri pok-pek, suami tanya sepatah, jawab sepatah. Abang sihat abang? Boleh lah. Hujan tak sini abang? Ada juga. Apa pula lah aku nak tanya lagi ni. Ada tak saya pergi tengok langit, tengok siling rumah nak tanya apa. Elok isteri dia keluar. Lah rasa besar lah Ustaz main rumah kami. Baru seronok nyimbang tuan. Hak laki dia bodoh. Dia ni kemurungan ke apa tuan? Allah Ta'ala ni dia bagi adil. Itulah nama dia pasangan. Akak-akak kena terima hakikat tu. Kita yang kena gerakkan dia, aktifkan dia, charge dia. Yang ni dapat suami yang kena suruh semedang. Pergilah masjid abang. Saya bila abang nak sembahyang di rumah. Kena ajar. Kita kena buat. Nak buat macam mana? Allah jodohkan kita macam tu. Tapi itu pun kadang-kadang jadi baik. Kadang-kadang suami pula terlebih aktif. Isteri pula tak tahu nak kepung dah ustaz. Macam mana ustaz? Jadi tuan-tuan yang saya muliakan, bila kita faham suami kita, faham isteri kita macam tu, kita terima hakikat. Kita jadi orang yang redha. Kita jadi orang yang bagi semangat pada dia. Bukan yang mengutuk dia. Bukan yang menjatuhkan air muka dia depan anak-anak. Bukan yang menjatuhkan air muka dia depan mak kita, bapak kita, jiran kita. Itu pantang paling besar tu, tuan-tuan. Cuba tuan-tuan tengok Sayyidatina Khadijah dengan Rasulullah. Dia tahu Rasulullah tu jiwa lagu mana. Jiwa Rasulullah tu macam mana. Khadijah kenal. Rasulullah tak suka tengok orang duk tawa, duk telanjang. Nabi tak suka. Nabi nak pergi Masjidil Haram, nak pergi tengok Kaabah. Tapi orang jahiliah bertelanjang tawa. Orang baik mana suka. Setengah orang dia suka. Siap beli teropong. Beli teropong belah malam jadi siang. Duduk Langkawi duduk teropong. Ni Perancis ke Rusia ni duduk teropong. Tak tahulah ustaz laki saya ni jenis bak tau. Nabi Muhammad dia tak suka tengok orang jahiliah bertepuk tampar, bersiul-siul depan Kaabah. Dia tak boleh tengok, dia kata jauh aku ni lah.
Tu ya Nabi Muhammad duduk dalam gua. Duk bersembunyi situ, bersunyi-sunyian, mengasingkan diri. Khadijah faham. Perangai suami dia. Tak pula isteri dia kata, abang, rumah kita ada, wifi pun ada. Yang abang pergi duduk dalam gua tu bersepa. Duduklah dalam rumah abang. Cakap elok-elok duk. Mai malaikat Jibril, iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Nabi Muhammad kena peluk, kena ajar iqra', berlari balik ke rumah, menggigil. Khadijah ambil selimut, selimutkan dia. Ada tak Khadijah kata? Itulah orang kata, jangan tidur dalam gua gatai. Ni, dia tak cakap macam tu. Kita hari ni nak jadi bahagia lagu mana? Nak jadi cinta lagu mana? Asyik salah menyalah. Kenapa anak kamu ni mulut terbelah semua? Hai ya Allah, mulutnya terbelah pula dah, kata mak. Itulah Abang Bidin waktu Sum mengandung tu pergi mancing mak oi. Gamaknya dia tarik mata kail ikan tu terbelah tu jadi ke anak tu. Suami juga yang kena. Kamu ni mae oi, mae pula kena. Kadang-kadang dia jadi juga kebetulan gamak. Waktu isteri dia mengandung 5 bulan, duk tengok National Geographic. Orang hutan. Abang, comelnya bang. Abang tengok anak orang hutan tu bang, comel bang kan? Bang. Bila mengandung, keluar anak, beranak hutan. Suami dia tengok je baby tu. Rasa macam mana tengoklah anak kita ni leha. Tapi di mana ya? National Geographic lah, mana lagi? Tuan-tuan yang saya muliakan, isteri tadi dia bagi semangat pada suami dia. Bagi semangat pada suami dia, isteri tadi bagi semangat pada Rasulullah Khadijah. Bila tengok Nabi ni takut, apa kata Khadijah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kalla wallahi ma yukhzikallahu abada. Demi Allah, Allah tidak akan menghinakan awak wahai suamiku selama-lamanya. Allah tidak akan menghinakan kamu selama-lamanya. Kenapa? Ini dia tuan-tuan. Yang abang-abang kalau nak jadi suami hebat, kena buat benda ni. Akak-akak, kalau suami akak ada 5 benda ni, Allah bertuahnya akak dapat suami ni. Sebab itulah perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata dia, innaka latasilur rahim, wahai suamiku, engkau adalah seorang yang menyambung silaturahim. Allah takkan mensia-siakan orang yang menyambung silaturahim. Jadi abang-abang kalau nak jadi suami hebat, sambung silaturahim. Isteri-isteri kalau tengok suami kita ni asyik bergaduh dengan orang, nasihat dia. Jangan kita jadi batu api pula. Elok abang buat macam tu bang. Kalau saya ada sebelah abang tadi, hammer sedikit abang. Bila pukul abang, lantak dia abang. Bertuah punya isteri dapat. Seorang isteri jadi macam Khadijah. Dia nampak kebaikan suami dia. Padahal waktu itu Nabi Muhammad belum Nabi lagi. Tapi Nabi dah menyambung silaturahim. Akak-akak kalau kita dapat suami yang menyambung silaturahim, biarkan dia. Dialah yang ke surau, dialah yang ke masjid, dialah yang buat korban, dialah yang sibuk bila kenuri kenara, dialah yang uruskan orang mati, dialah yang bawa van mayat ke kubur. Suami kita lah yang menguruskan perhubungan saudara kita dalam masyarakat kita. Maka itu kata dia terbaik. Allah takkan sia-siakan suami kita. Bila Allah tidak sia-siakan suami kita, dengan kita pun Allah takkan sia-siakan, sebab kita isteri dia. Jadi kalau boleh kita jadi isteri yang mendamaikan. Okey. Yang kedua, wa tuhmilul kallah. Allah takkan sia-sia engkau. Sebab apa? Engkau menanggung, engkau memberikan makan beban kepada orang yang susah, orang yang miskin.
bagi makan pada orang. Kau bagi makan pada orang, Allah tak akan sia-siakan kau Rasulullah. Nombor 2, rajin sedekah. Buat kenduri, buat makan, belanja orang. Suami kita memang jenis pemurah. Alhamdulillah. Kadang-kadang kita dengan mak mertua kita tahan. Nak mana bang? Balik tengok mak je, mak demam. Balik saja tau. Yang kasih duit pula. Tahun lepas kan dah kasih. Tahun lepas tuan-tuan. Asyik awak je yang kasih. Adik-adik awak tak ada ke? Sampai suami tu simpan duit dalam besi katil. Simpan dalam bank kad isteri pegang, simpan dalam buku bank. Tak ada. Dia nak sorok duit, nak bagi dekat mak dia, dia cabut kepala kubah katil tu, dia buruh tu. Macam mana tuan-tuan? Sepatutnya bila kita dapat suami yang memberi makan pada orang, alhamdulillah bang. Cukup ke duit abang nak bagi makan dia? Orang abang dah buat abang tahun ini. Korban abang dah buat tahun ini. Tanya lagi. Abang nak buat apa tu duit? Abang nak buat korban. Kan 10 tahun dulu dah buat. Ya Allah. Kena isteri macam ni tuan-tuan. Tak bahagia kita. Nombor 3. Kalau kita nak jadi orang yang Allah tidak hinakan. Wa taqsibul maghdum. Wahai Rasulullah, engkau adalah orang yang membantu orang yang berada dalam kesusahan. Engkau adalah orang yang membantu orang lain. Suami kita adalah orang yang bantu orang lain. Sampai kadang-kadang Allah dengan kita ni pun tak ada rumah, paksa duk bantu orang. Dia suka relawan, dia aktif dalam masyarakat. Yang keempat kata Nabi, kata Siti Khadijah, kata dia ialah wa taqrib daif. Engkau adalah orang yang memuliakan tetamu. Kadang-kadang kita jadi isteri, kita marah suami kita. Abang boleh tak abang jangan bawa orang masjid datang rumah? Abang boleh tak abang kenduri buat kat masjid? Abang boleh tak abang jangan, saya nak rehat lah abang. Tak ada. Abang dah panggil dia orang buat kenduri-kenduri sikit, makan-makan. Apa salahnya? Oh, dia marah. Bila dia rasa seronok tuan-tuan bila rumah dia tak ada tetamu. Patutnya kita rasa susah hati kalau tetamu tak datang rumah kita. Dan yang kelima kata Siti Khadijah kepada Nabi SAW, wa tu'inu ala nawaibil haqq. Engkau adalah orang yang membantu, yang memberikan hak kepada orang yang diambil haknya. Jadi 5 ni tuan-tuan, Allah tak akan sia-siakan kita. Kalau tuan-tuan nak jadi orang hebat, kalau akak-akak nak jadi orang hebat, maka akak-akak jadilah 5 benda ini, ataupun abang-abang jadi 5 benda ni. Tuan-tuan yang saya muliakan, saya tengok dalam kehidupan saya ni, cinta ni macam-macam. Ada satu pelajar saya umur 64 tahun. 64. Pakai jubah, pakai tudung labur. Ustaz, ya, saya nak kahwin. Dengan orang mana kak? Dengan orang masjid tu ha. Dia datang minta akak. Duda. Suami orang. Anak teruna. Oh, umur 40. Akak 64. Dia 40. Dia dah jumpa akak semua dah. Dia tahu akak umur 64. Dia tahu dia boleh terima. Akak boleh ke kahwin? 64 ni, dia 40 kau boleh ke? Rasanya boleh kot. Oh, sudah. Tak apa, nanti saya tengok. Kawan-kawan dia mai jumpa saya. Ustaz, tolonglah nasihat dia, janganlah bagi dia menikah. Tua-tua bangka nak buat apa menikah. Mai kawan dia pula, ustaz ni ustaz setuju buat apa? Saya belum setuju lagi kak. Saya belum lagi, saya nak jumpa laki-laki tu pula. Itulah kerja saya tuan-tuan, walaupun saya bukan pak dia. Saya bukan wali dia, tapi dia tak ada suami, dia tak ada adik-beradik, dia sebatang kara. Bila datang orang nak Minang, kena jumpa saya dulu lah, saya duk jaga depan. Walaupun saya muda banyak ada dia.
Saya kata sabar selalu. Dah lah ustaz dah tua-tua nak buat apa tu sodok bagilah ha. Tak kau Kalau depa nak menikah, biarlah depa menikah. Depa tahulah nak buat apa. Yang kau duk bincang malam-malam duk fikir, tua-tua nak buat apa tu? Dia orang tahulah nak buat apa. Akhirnya kahwin. Buat kenduri tempat saya. Kemudian berhenti kelas. Berhenti sekolah. Lah. Naik motor dengan lelaki dia. Tudung pun singkat dah. Pegang. Ustaz. Hei. Moga kau bahagia. Cinta. Ada satu orang alim duduk tempat saya. Umur 80 lebih. Pakai tongkat. Sihat tuan. Saya panggil dia tuan. Sihat tuan. Saya dah tak larat ustaz. Tua dah saya ni. Orang alim tuan-tuan. Dia duduk di Mekah saja 15 tahun. Mai duduk di sekolah saya. Datang satu makcik umur 66. Ustaz, saya suka dengan Tuan Haji tu. Saya kesian dekat dia. Saya nak kahwin dengan dia. Boleh tak ustaz minangkan untuk saya? Dah habis fikir? Dah. Saya jumpa pak cik tu. Syah tuan, ada satu perempuan, dia suka dengan Tuan Haji. Kalau Tuan Haji nak ambil dia sebagai isteri, bolehlah, saya boleh uruskan. Kalau baik pada ustaz, baiklah pada saya. Lepas menikah, waktu menikah tu masuk dalam TV, siaran langsung berita, sekolah langsung khabar. Lepas menikah tuan-tuan, tak ada tongkat dah, elok je. Jadi hak mana tak apa sihat, nikah tengok tuan-tuan. Tongkat pun campak buang. Allah. Ini dia yang kata cinta tu buta. Kenapa makcik nak kahwin dengan dia? Makcik kesian dekat dia ustaz. Siapa nak masak dekat dia? Siapa nak basuh baju dia? Siapa nak buat ubat dia? Betul tuan-tuan, lepas kahwin makcik ni betul-betul jaga dia. Daripada sakit pinggang jadi elok makcik tu. Balik kampung tuan-tuan, suami dia 80 tahun buat kereta. Meninggal dah suami dia. Macam-macam tuan-tuan. Ada yang saya jumpa perkahwinan dia 8 kali. Mai jumpa saya, ustaz, ya. Saya dah haid lagi tau. Oh, salah aku pula tuan-tuan. Oh, salah pula dah. Sudah tuan-tuan. Umur 50, saya dah haid lagi tau. Ya, salah saya lari tuan-tuan. Sepanjang saya kenal dia tuan-tuan, 4 kali suami dia. Tak sebelum tu. Jodoh. Ni yang kata jodoh ni. Sebab tu akak-akak, kalau akak-akak nak rasa bahagia, abang-abang nak rasa bahagia, set dalam kepala otak siap-siap. Apa benda yang kena set? Saya sebagai penceramah, apa yang saya set dalam minda saya sejak saya ceramah daripada tahun 90 sampai sekarang? Apa dia? Aku nanti akan ada orang benci aku. Set. Jadi simpan. Bukan semua orang suka, akan ada orang benci. Simpan dalam minda. Jadi bila saya jumpa orang yang benci saya tak terkejut, saya boleh terima. Ada orang yang cekak saya. 6 orang. Kepung saya, kepala dia cekak baju saya. Nama dia 6 Jahanam. Waktu tu saya Lone Ranger. Pergi ceramah seorang-seorang bawa kereta. Saya tak marah, saya tak terkejut. Ada orang bawa cuka, datang rumah saya nak siram saya dengan cuka. Saya tak marah dia. Saya panggil duk elok-elok, minta isteri mama bantu air jap. Padahal botol cuka ada. Tapi masa tu duk mesej juga kat PA saya, panggil polis mai rumah sekarang. Datang polis 2 orang. Orang kutuk saya dalam Facebook lagi banyak. Saya dah set dah. Aku tak baca komen.
Senang hidup. Aku tak baca komen, aku tak ambil tahu siapa yang komen, aku tak ambil kisah apa, kerja nak komen kau suka hang. Akhirnya saya boleh serap, saya boleh absorb semua yang orang benci saya. Ustaz, ya. Ustaz rajin bagi salam pada orang. Nabi suruh bagi salam. Kenal ke tak kenal ke bagi salam. Saya buat. Assalamualaikum. Assalamualaikum bang. Assalamualaikum kak. Tapi tuan-tuan, bila saya bagi salam kan, ada yang tak jawab. Assalamualaikum bang. Ini mesti parti lain ni. Ini tak suka kat aku. Kadang-kadang saya jadi malu tu. Assalamualaikum bang. Bodoh. Tengok itu. Macam saya minta geran tanah dia. Cara dia tengok tu macam saya nak ambil duit pusaka dia. Begini tengok. Lepas tu saya simpan dalam kepala otak saya. Siapa yang senyum kat saya, siapa yang bagi salam kat saya, siapa yang jawab salam saya, siapa yang tegur saya layan dia macam saya kenal dia. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Kemat ni. Abang angkat besi ke bang? Tak Ustaz, saya memang macam ni, badan macam ni, cantik betul badan ingat. Ya Allah. PA saya tanya, Datuk kenal ke dia? Tak tahu, tak kenal. Tapi cara layan macam kenal, pasal dia tegur saya. Siapa yang sayang saya, siapa yang suka saya layan gila-gila punya. Kenapa Ustaz? Sebab mereka suka saya. Yang tak suka pada Ustaz, saya tak ada masa nak layan mereka sebab saya sibuk layan orang yang suka saya. Simple hidup saya. Tuan-tuan kena ada benda tu, set dalam minda tu. Saya tidak ada masa nak ambil high dengan orang yang benci saya. Sebab saya terlalu banyak masa untuk melayan orang-orang yang suka dengan saya. Lama-lama orang yang... Ya tuan, sila Datuk. Yang hormat, sila Datuk. Lama-lama tuan-tuan, saya rasa tak ada apa. Hidup senang. Set dalam minda kita macam tu tuan-tuan. Tuan-tuan yang saya muliakan. Saya punya prinsip senang. Buat apa kita nak susahkan? Orang jemput saya ceramah, saya datang. Orang tak jemput, tak apa. Duduk di rumah. Saya tak pernah tanya, berapa kamu nak bayar kat saya? Saya tak pernah tanya. Bagi, tak bagi, sudah. Saya pun bukannya ambil duit dengan ceramah. Tak. Macam-macam benda saya buat. Tadi saya daripada Ipoh sampai Kerawang. Muka saya tepi jalan. Sungguh muka saya. Rasa macam kenal ni. Tak kenal pun muka saya. Jadi duta lah. Selalu dia tengok orang lain, hari ni tengok saya pula. Besok isteri saya nak balik ke Kedah. Dia pula tengok muka lelaki dia. Oh, muka ayah sepanjang jalan tu. Kopi ala kasih nampak. Saya bukan ceramah aja. Ni saya jadi pelakon filem ni. Hero utama Datuk, yang hormat. Hero, tu bangka pun hero tuan. Saya punya simple, hidup saya simple. Orang kasih duit sagu hati, saya ambil. Orang tak kasih sagu hati, habis ceramah saya balik. Orang kasih tak cukup, kalau jemput lagi sekali, saya tak datang dah. Simple hidup. Yang tuan-tuan nak berat-beratkan hidup suami isteri ni pasal apa? Set dalam minda tu, set dalam minda. Saya tadi duduk dalam bilik tu, holding room tu. Lepas tu Ustaz Adib kata, Ustaz dah boleh masuk. Saya pun naik. Tuan-tuan tahu tak, saya duduk dalam bilik holding macam tu, duduk minum air, makan karipap tu, lagi 5 minit nak naik. Datuk, ya, minta maaf Tok. Kenapa Datuk tak boleh ceramah. Oh ya ke? Kenapa tak beritahu awal? Saya dah datang jauh-jauh ni nak naik flight ni. Baru sat-sat tadi dapat arahan. Oh ya ke? Tak apa, saya balik. Ada saya nak mengamuk terajam pintu tu. Tak panggil sudah, panggil datang, tak panggil. Set dalam minda ni. Bila saya ada masalah sakit, saya set dalam minda saya, Allah nak bagi benda lain. Saya takkan salahkan dia. Ada bomoh datang jumpa saya, perawat datang jumpa saya. Bukan orang lain yang buat ni. Orang ustaz kenal orang ni. Tak payah, hang pergi balik.
Hang nak bagi serabut perut saya, duk teka pula. Orang dia tinggi-tinggi, gelap-gelap, badan gempai-gempai. Jenuh duk cari, gempai, gelap, tinggi, sama. Menyusahkan hidup saya apa? Saya set yang positif. Kalau saya sakit, Allah nak bagi benda lain. Kalau saya susah, Allah nak bagi benda lain. Kalau saya menderita dengan sakit, Allah nak bagi dosa saya hapus. Simple hidup. Set dalam minda tuan-tuan macam tu. Tengok suami kita ni, satu hari dia akan mati. Tengok isteri kita, satu hari aku dulu ke dia dulu. Akhirnya elok. Tengok-tengok Allah jemput isteri dulu. Tak ada lah sampai bunuh diri. Tengok-tengok Allah jemput suami dulu. Abang, kenapa? Laki mati. Apa masalah? Tak ada lah. Sudah. Morau-morau, goncang-goncang mayat suami. Kita nak kapan pun susah. Buat tenang kak, tenang. Tenang. Saya buat semedang. Dia sibuk lah tuan-tuan. Jangan kapan lagi. Kenapa kau ni? Sebab tu saya yang uruskan mayat di sekolah saya, isteri duduk diam-diam tu. Mana tenang tak apa. Baru ni dia baru mati suami dia, baru lepas pantang. Anak kembar 2 orang. Baru habis pantang suami mati. Sakit jantung. Relax. Saya hantar dia sampai ke rumah dia. Rumah suami dia. Tak ada menjerit, tak ada apa. Yang ni senang sungguh. Nangis pun tidak menung. Anak kecil gitu tu, anak yatim. Ada pula yang saya jumpa meraung. Sebagai lagi aku ikat selagi makcik ni. Dia tak boleh terima hakikat. Sebab tu saya kata dia set minda tu. Ni duk goncang mayat laki dia. Abang, kata nak hidup semati dengan saya bang. Siapa nak jaga saya bang? Tok Imam cakap, saya ada. Astagfirullahaladzim. Gatal je Tok Imam tadi. Saya ada. Set dalam minda kita. Isteri aku ni mungkin dia bersalin, mungkin dia tak bersalin, mungkin dia mengandung, mungkin dia tak boleh mengandung. Tak ada lah duk kutuk dia. Orang lain menikah dapat anak, hang dapat apa? Nampak lah. Set. Allah yang bagi rezeki anak. Jangan duk marah dia. Anak lelaki pun boleh, anak perempuan pun boleh. Semua rezeki Allah. Saya ustaz, macam mana saya ni tak marah ustaz? 4 anak, 4 perempuan. Apa kuasa dia nak bagi anak lelaki? Yang ni yang jadi punca tak seronok. Set dulu. Bukan kadang-kadang dia marah kita, kadang-kadang dia tinggal kita. Bila tuan-tuan hanya fikirkan kebahagiaan, bahagia, itu yang tuan-tuan bila datang satu-satu benda yang mengejut, kita tak boleh terima. Itu yang nak marah, itu yang jadi kita marah pada Tuhan, kita marah pada takdir, kita tak setuju dengan takdir. Set dalam minda kita. Tak laki aku ni esok nikah 2 apa. Yang ni tak set. Bila tak set, tengok-tengok laki dia menikah 2 sungguh. Apa yang dia buat? Dia set buat FB live. Buat TikTok live. Jantan tak guna punya jantan. Tuan-tuan tengok sekarang ni. Habis dibuka aib isteri dibuka, aib suami dibuka, habis buka semua. Kenapa? Set dalam minda, belum tentu mak suami aku macam mak aku, mak mertua aku belum tentu lagi. Tengok-tengok betul mak mertua kita baik sikit je daripada mak mertua Kasim Selamat. Jadi saya minta pada akak-akak set dalam minda tu. Belum tentu jodoh kita sampai ke akhir hayat. Semua kena ada. Tetapi saya cuma minta satu je. Mintalah, pandanglah baik kepada Allah. Pandang baik dengan jodoh yang Allah Ta'ala bagi pada kita. Jangan pandang, tak tahulah ustaz, saya pun tak tahu ustaz nak kata apa, tak terima,
Allah bagi. Tapi itulah, saya tak bahagia. Dia mula nak jadi ikut lain. Yang kedua, kalau ada masalah, insya-Allah kita belum mati. Yang mati baru tak boleh selesai masalah. Bila kita ada masalah, akan ada jalan penyelesaian. Yang ketiga, kita ni dah berumur, kita dah berusia, kita dah ada pengalaman yang banyak. Janganlah semua masalah kita nak pergi mengadu pada orang. Kalau nak mengadu pun pada orang yang boleh selesaikan masalah. Yang keempat, saya minta pada tuan-tuan, kalau ada buruk pasangan kita, buruk suami, buruk isteri, ingat, jangan bila dah buruk tu, buruk sehabis-habisnya. Silat-silat hari bulan, kita boleh baik balik dengan dia. Sebab tu saya buat contoh. Saya ni ada masalah, katalah saya ni ada masalah dengan isteri saya. Panggil semua adik-beradik saya ni, isteri saya macam ni. Jadi adik-beradik saya ni, bila tengok isteri saya jadi apa? Semua benci. Tiba-tiba baik pula. Kami baik balik. Jadi adik-beradik saya akan pandang apa pada isteri? Dia tu dulu. Tak mau macam tu. Settle elok-elok. Apa masalah dia? Dan yang terakhir, fa'imsakum bima'ruf aw tasrihum biihsan. Kalau kita sayang pada pasangan kita, pegang elok-elok. Sebab mereka adalah sumber pahala kita. Abang-abang, isteri kita tu sumber pahala yang sangat banyak untuk kita. Makan, minum, pakaian, semua kita dapat pahala. Layan dia, senyum pada dia, semua dapat pahala pada kita. Akak-akak, salah satu syarat nak masuk syurga paling senang, taat pada suami. Selain pada sayang, selain pada puasa, selain menjaga maruah, taat pada suami. Paling simple orang perempuan masuk syurga. Paling senang masuk syurga. Tapi kita kena ingat, kadang-kadang nak kata apa? Penceramah pun bercerai. Ustaz pun bercerai. Tuan qadi pun bercerai. Maka kalau dah tak ada perasaan sayang, kalau dah tak ada lagi perasaan cinta, Allah pesan, lepaskan elok-elok. Lepaskan elok-elok. Supaya dia boleh jumpa dengan orang lain, supaya dia boleh buat hidup lain. Jangan kau zalim pada dia. Mudah-mudahan tuan-tuan, rumah tangga kita ini diberkati oleh Allah. Mudah-mudahan zuriat kita dikurniakan zuriat yang baik. Dan di dalam surah At-Tur ayat 21 sampai ayat 27, tuan-tuan pegang surah At-Tur ayat 21 sampai 27, bahawa suami isteri, anak-anak boleh berkumpul semula di dalam syurga. Okey? Anak kita, mak kita, pak kita, isteri kita, suami kita boleh duduk dalam syurga bersama, satu mahligai yang sama. Mudah-mudahan itulah yang dikatakan road to jannah. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Terima kasih kepada Yang Berhormat Datuk Rahmat bin Mariman. Terima kasih pegawai daripada Maim, daripada Jaim, pegawai yang hadir pada hari ini, dan semua peserta-peserta seminar tahniah atas kesungguhan tuan-tuan. Dan saya cakap tadi, saya paling suka ialah seminar pasangan ini selepas berkahwin. Inilah untuk refresh balik tuan-tuan. Saya pun refresh balik. Jangan duk cakap je pandai tuan-tuan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pihak majlis merakamkan setinggi ucapan terima kasih kepada Yang Berbahagia Datuk atas kesediaan menyampaikan ceramah sebentar tadi. Semoga ada kebaikan dan manfaat yang boleh dijadikan tabel dalam menjadikan rumah tangga sebagai kaunti dan janji. Seterusnya pihak majlis yang Kehormatan Datuk Rahmat bin Mariman untuk menjadikan pengajian tinggi dan ahliwan agama untuk menyampaikan cenderan hati kepada Yang Berbahagia.
Terima kasih, Bro.